Alkin. Alkin. Alright, so this one is alkene. Okay, and then longest carbon chain. Ni pun kena tahu juga. Longest carbon chain is 4 carbon with no substituent. Okay, tak ada substituent ataupun cabang. No branching. Okay, and then yang keempat, determine dia punya molecular formula. So molecular formula dia ialah C4H8. Okay, so kena faham isomer ini dia punya molecular formula dia mesti sama. So kalau kita nak lukis chain isomer C4H8, positional isomer C4H8, functional isomer pun C4H8. So apa-apa pun yang ni tidak berubah. Okay, so sekarang ni kita nak determine chain isomer. Okay, bila chain isomer, kita kena ubah dia punya apa yang kita perlu ubah. Okay, kita tengok kat sini. Yang perlu berubah ataupun yang berbeza ialah longest carbon chain. Yang lain mesti sama. Position functional group sama, functional group dia pun sama. Maksudnya yang sama, kalau functional group dia tadi C double bond C, yang ni pun C double bond C. Okay, so kelas apa? Masih kelas alkene. Okay, and then C double bond C, position dia, position functional dan substituent dia pun kena sama dekat carbon 1 and carbon 2. Alright, yang berubah apa? Yang berubah ialah longest carbon chain. So tadi longest carbon chain for carbon with no substituent. So kali ini kita cuba nak panjangkan tak boleh sebab dia ada 4 sahaja. Okay, 4 carbon saja. So kita pendekkan rantai. Jadi apa? Jadi 3 carbon. 1, 2, 3. Kemudian masukkan. Okay, so saya tulis balik step by step dia. Step by step nak lukis. Masuk carbon chain. Kemudian yang kedua masuk substituent functional group dan substituent ataupun substituent. Okay, yang ketiga hidrogen, yang keempat mesti apply HONC. Okay, so sekarang ini okay, kita nak masuk apa? Nak masuk functional group. Functional group mesti dekat carbon 1 and 2 juga. Okay, and then kita masukkan C double bond C antara carbon 1 and 2. Okay, and then kita masuk apa pula? Kita masuk substituent. Functional group dah masuk. Kita masuk substituent. Okay, kena ingat substituent kena tak boleh masuk dekat carbon yang hujung. Maksudnya carbon pertama tak boleh masuk, carbon yang terakhir pun tak boleh masuk. Okay, so kita akan masukkan dekat carbon yang kedua. Lastly, lengkapkan dengan hydrogen. So hydrogen, so consider dia punya HONC, so kita akan dapat struktur ini. Okay, dapat? Ada soalan? Tak ada. Ada soalan? Okay, so kalau tak ada soalan, kita move on kepada positional isomer. Okay, positional isomer. Okay, apa yang perlu berubah ialah position dia yang kena berubah. Position siapa? Position of functional group. Okay, functional group position dia tadi ialah dekat carbon 1 dan 2. Okay, yang itu kita akan ubah. Ubah dekat kedudukan mana? Carbon 1 dan 2 tak boleh tapi dia mesti tukar kat carbon lain. Okay, so longest carbon chain masih 4 carbon with no substituent. Okay, and then dia mesti masih ada C double bond C dan dia adalah compound alkene. Okay, but apa yang berbeza ni? Okay, dia mesti ada yang ini sama. Okay, so yang mana yang perlu berubah? Kedudukan dia. Okay, so kita akan lukiskan struktur 1, 2, 3, 4. So masih 4 carbon. Okay. And then kita nomborkan. Bila nomborkan, C double bond C tak boleh masuk carbon yang pertama dan kedua.
Sebab apa? Dia akan sama dengan struktur isomer ni. A ni. Saya label sebagai A. Okay, so saya masukkan antara karbon 2 dan karbon 3. Okay, dah masuk. Penuhkan dengan hydrogen. Okay, ada soalan? Positional isomer? Ada, madam. Saya, Ada? madam. Okay. So, saya teruskan. Saya teruskan dengan soalan functional group isomer. Okay, functional group isomer kena ubah apa pula? Okay, kita ubah functional group. Okay, so kena faham bila kita ubah functional group, kita akan ubah dia punya class of compound. Okay, bagi functional group isomer, kita akan refer nota. Mana nota dia? Okay. Salah. Okay, kita akan refer nota ini. Okay, iaitu functional group isomer. Ini. Okay, so kita nak lukis siapa? Kita nak lukis alkin. Okay, so dekat sini untuk functional group isomer, kita tak boleh kata dia adalah alkin lagi dah. Functional group dia dah berbeza. Okay, so class of compound. So kita tengok dia punya pasangan functional group isomer bagi alkin. Functional group isomer dia sama dengan siapa? Alkin dia punya kembarnya ataupun pasangannya ialah cycloalkin. So tadi kita dah lukis alkin, sekarang ini kita wajib lukis cycloalkin. Cycloalkin ni apa functional group dia? Dia tak ada functional group. Yes, tak ada functional group dan dia bentuk cyclic. Okay, so no functional group. So dia adalah cycloalkin. So dia dalam keadaan cyclic. Alright, so okay, so kita akan lukiskan berapa karbon? 4 karbon. So cyclic. So each carbon is bonded to each other. Okay, kemudian lengkapkan dengan hydrogen. Karbon boleh buat 4 bond. So kita masukkan 2 H. So 2 hydrogen setiap karbon. So dah lengkap. So warna biru ini adalah isomer kepada compound A. Isomer apa? Isomer functional group isomer. Boleh faham tak? Okey, ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Madam, saya nak tanya, Ya. kalau yang positional isomer tu, double bond dia kalau kita buat antara bond 4 dengan 3 pun boleh ke? 3 dengan 4. Okey, kita try. Try, boleh ke tak? Okey. So, kalau kita buat dekat karbon 3 dengan 4. So, kita buat macam ni. Nampak tak saya lukis macam ni? Nampak tak? Okey, kalau kita masuk dekat karbon 3 dengan 4, double bond. Okey, sebenarnya bila kita lukis dekat karbon 3 dengan 4, awak akan hasilkan struktur yang sama macam A. Okey, kenapa saya kata sama? Okey, nak nampak sama, kita akan bagi nama. Okey, kita akan namakan this compound. Okey, namakan this compound tu nanti chapter 2 kita belajar. Okay, tapi sekarang ni kalau kita tak belajar lagi nama, kita boleh kenal pasti dengan melukis skeletal. Okay, kalau saya lukis skeletal untuk A, 1, 2, 3, 4. Double bond kat sini betul? Okay. And then untuk struktur yang kita perlu lukis ni, kalau dekat 3 dengan 4, saya lukis macam ni. Okay, kalau awak tengok struktur A dengan struktur isomer ni, struktur A ni dia ada double bond, lepas tu dia ada 2 bond. Dua garisan lurus, betul? Ini pun ada. Ada 2 garisan, lepas tu 1 garisan, 1 garisan. Betul tak? So dia punya sequence dia sebenarnya bentuk yang sama. Nampak tak?
bentuk dia sama. So kalau kita masuk dekat karbon 3 dengan 4, kita akan hasilkan struktur yang sama. So dia bukan isomer lah. Dia adalah isomer A juga. Yang ni sebenarnya A. Yang awak lukis dekat 3 dengan 4 tu adalah A. Boleh faham? Ni adalah A. So tak adalah dekat 3 dengan 4. Macam mana nak nampak lagi senang dekat dalam bentuk skeletal. Boleh Putri? Boleh madam. Terima kasih madam. Okay. Alright. So, saya teruskan kepada soalan 3B ya. Soalan 3B. So, first of all, kita nak tengok functional group. So, functional group dia apa? Saya nak panggil lagi Aisyah Akila. Aisyah Akila, dengar tak? Ada ke tak ada? Okay. Dah kali kedua So nanti contact balik. Line dia slow. Okay. So Atira. Atira? Ya, madam. Saya ingat budak-budak mana lagi. Okay. Function group dia apa Atira? Apa dia? OH. Dekat carbon. Okay, dia adalah kelas apa? Kelas apa? Saya nak panggil siapa ya? Alia lah. Alia Dalila. Saya kelas alkohol. Yes. So dia adalah alkohol. Okay, numbering saya start daripada kanan. Why? Sebab OH ni lagi dekat duduk dengan kanan. Kita tengok functional group ni dekat dengan siapa dulu. Okay. So, determine. Dia adalah dekat carbon number 1. Okay, longest carbon chain. 5 carbon, no substituent. Okay, and then dia ada C5H12O. Okay, so kita tuliskan kat sini. Ni ada C5H12O. Yang ini pun ada C5H12O. Yang ini pun ada C5H12O. Okay, kemudian kita tengok balik H. Kita masuk C dulu, masuk C, masuk substituent, masuk functional group, masuk H dan follow HONC. Okay, so sekarang ni chain isomer. So kita nak tengok chain isomer, so mesti berubah dari segi longest carbon chain dia. Okay, yang lain mesti kekal sama. So tadi 5 carbon, so sekarang ni kita boleh ubah jadikan 4 carbon. Jadi 4 carbon. Okay. Kemudian OH. OH masih kekal sebab kita tak ubah OH. Kita ubah kedudukan, kita ubah panjang rantai je. Okay. So kita ada still dekat carbon number 1. Okay. And then kita ada another carbon. Why we have another carbon? Because we have C5. Okay. Ada 5 carbon. Okay, so sekarang ni jangan masuk dekat carbon 1 ataupun carbon hujung sekali, which is 4. So, nak masuk dekat mana? 2 boleh, 3 pun boleh, tak ada masalah. Okay, so kita ada CH3. Okay, and then masukkan hydrogen. So, H. Boleh dekat carbon 2 boleh, carbon ketiga awak buat pun boleh. Sebab at least yang paling penting dia punya panjang rantai tu berbeza. Okey. Seterusnya, kalau saya nak buat 3 carbon boleh tak? Yang ni kita buat 4 carbon. Okey, buat 4 carbon. Kalau kita nak buat 3 carbon boleh tak? Boleh. 1, 2, 3. OH dekat carbon yang pertama. 2 lagi carbon jadi substituent. So dia akan jadi CH3. So sini CH3, sini CH2. Okay. So yang ini 4 carbon dan 3 carbon ini adalah isomer, chain isomer bagi isomer B. Okay.
Okay. Okay ke? Okay. Alright. Okay. Seterusnya, kita nak tengok positional isomer. So, positional isomer berubah dari segi position. Okay. So, tadi carbon 1, sekarang ini kita ubah. Letak dekat carbon yang lain selain 1. Okay. So, tak boleh letak kat 1, letak dekat 2. Nak letak dekat 3 pun boleh, tak ada masalah. Okay. So, lengkapkan dengan fish. So, ni dia perlu 2. Carbon ni perlu 1. Carbon ni perlu 3. Okay. So, awak kira. Awak kalau ikut rules ni memang cukup-cukup, tak payah kira dah yang ni. Dia memang akan dapat 12 hidrogen. Okay. 3, 5, 7, 8, 9, 12. Okay. Dia memang akan tepat 12. Takkan lebih, takkan kurang. Okay. Seterusnya. Saya cepat je lah. Ada soalan, terus tanya. Okay. Functional group isomer. Okay. So, functional group isomer mesti berubah dari segi functional group. Okay. Berubah dari segi functional group. Okay. So, kita tengok dekat sini. Pasangan OH. Pasangan alkohol ialah siapa? Alkohol ialah ether. Alkohol ialah OH, functional group dia. So, pasangannya ialah ether. Pasangan functional groupnya ialah ether. Apa saya maksudkan dengan pasangan dia? Pasangan tu maksudnya alkohol dengan ether ni bilangan karbon dan hidrogen dan oksigen adalah sama. Tapi dia tak serupa. Okey. Molekular formula sama, bentuk tidak sama. Okay, so kita akan lukiskan structure. So, lukiskan structure ether. Ether functional groupnya ialah, okay, so kita kena lukis sini ether. Yang ini kita lukis alkohol. Chain isomer pun alkohol. Kenapa? Class of compound mesti sama antara B ni dengan B. But this one kita akan lukis ether. So, COC. Okay, kemudian masukkan dengan functional group. Okay, masukkan carbon chain dan functional group. Okay, kalau O ni nak letak dekat sini pun boleh. Nak letak dekat tengah ni pun boleh. Tak ada masalah. Okay, yang penting dia punya functional group dia dapat COC. So, masukkan hydrogen. So, this one hydrogen. So, sini ada 2. Sini ada 2. Sini ada 3. Okay, ada soalan untuk 2B. 2B ada soalan? Tak ada. Okay. Sekarang ni untuk soalan 5A. Soalan 5A ni dia sama macam soalan 3A. Cumanya dia punya strukturnya bilangan karbon berbeza. Okay. So dekat sini kita ada carbon 1 and carbon 2. So we have C double bond C. So add carbon number 1 and add carbon number 2. So dia adalah alkene. Longest carbon chain is 1, 2, 3, 4, 5. 5. Carbon, no substituent. Okay, and then we have C5H10. So, chain isomer C5H10, positional C5H10, functional group isomer C5H10. Okay. Yang ini kita akan lukiskan alkene. Yang ni pun kita akan lukiskan alkene. Okay. Untuk functional group isomer kita tak akan lukis alkene. Okay, so untuk chain isomer yang kita akan ubah longest carbon chain. So kita akan pendekkan rantai 1, 2, 3, 4. Okay, kemudian double bond still kat carbon number 1 and 2. And then another C saya nak letak dekat carbon yang kedua. Nak letak carbon ketiga pun boleh, tak ada masalah. 1, 2, 3, 4. Yang penting bukan 1 dan 4. Okay, so masukkan hidrogen. Cukup.
Okay, so this is the structure of chain isomer bagi C. Ni saya label sebagai isomer C. Okay, warna hijau ni adalah chain isomer. Okay, how about positional isomer? Positional isomer, kita ubah position. So tadi carbon N1, N2. Sekarang ni kita akan buat 1, 2, 3, 4, 5. Longest carbon mesti sama. But positional of functional group. So dekat sini can be position of functional group ataupun substituent. So kita ada, dekat sini ada functional group. So kita akan ubah kedudukan functional group. So kita akan dapat CH3, CH, H, CH2, CH3. Okay. Last sekali, untuk this compound, kita akan tengok functional group isomer. So this compound is alkene. So macam tadi, alkene pasangan dia siapa? Cycloalkane. So nak guna, ada berapa carbon? 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian masukkan hydrogen. 2, 4, 6, 8, 10. Okey. Ada soalan tak? Ada soalan ke tidak? Tak Ada atau tidak? Tak ada. Okey. Saya teruskan ya. Okey, untuk soalan 3B. Soalan 3B. Okey, saya lukiskan dulu. Okey, saya ubah dulu yang ni. Saya kembangkan supaya kita nampak. Okay. So, kita ada carbon C double bond O, OH. So, COOH at carbon number 1, 2, 3, 4, 5. So, dia ada dekat carbon number 1. Okay, functional group apa ni? Functional class apa ni? Saya nak panggil Adam Iman. Kelas Tak dengar. carboxylic COH functional group untuk? carboxylic acid. Apa? Yes, good. So carboxylic acid. Okay, and then kita ada 5 carbon, no substituent. Okay, and then we have C5H10 O2, ada 2 O. So yang ni pun kena ada C5H10 O2, C5H10 O2, C5H10 O2. Yang ini kena jadi carboxylic acid. Carboxylic untuk functional group isomer tak boleh jadi carboxylic. Okay. So kita teruskan chain isomer. So yang ni 5 carbon with no substituent. Kita akan ubah dia jadi empat. Biasakan pendekkan sikit je. Betul? So kita akan tengok C double bond OOH dekat carbon yang pertama. So kita masukkan hydrogen. 1, 2. Okay. 2 ya. H2. Okay. Alamak salah. Okay, dah masuk. Alamak tertinggal. Okay, dah masuk functional group. Masukkan substituent. Tertinggal, ada satu lagi carbon. Okay, kemudian barulah masukkan hydrogen. So this one H ada 2. Carbonnya ada 1. Okay. So itu positional isomer. Chain isomer. Okay, how about positional isomer? Positional isomer, kita akan ubah position at carbon number 1. Kita akan ubah dia dekat carbon yang lain. Okay,
Tapi sekarang ni, okay, kalau kita nak ubah dekat carbon lain, awak nak ubah dekat carbon nombor berapa? Tadi kat carbon number 1. Cuba ubah. Rasanya nak ubah kat mana? Dia tak boleh ubah. Yes, kenapa tak boleh ubah? Sebab dia hanya Kalau boleh duduk pada karbon 1 carbon dengan number? karbon 5 je. Yes, dia hanya boleh duduk kat carbon yang hujung sahaja. Kenapa? Kalaulah saya cuba buat okay, kita buat dekat carbon nombor 2. Okay, dekat carbon nombor 2, kita masuk functional group. Functional group kita apa? C double bond O. C double bond O. OH. Okay, so cuba tengok dekat carbon nombor 2 tu, ada berapa bond? Lima. Yes, so ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Carbon tak boleh buat lebih daripada 4. Dia mesti buat 4 je. So, kalau pindah ke 3 pun tak boleh. Pindah ke 4 pun tak boleh. Pindah ke 5 akan jadi structure macam yang structure ni nanti. Okay, ni saya label sebagai isomer D. Nanti jadi sama balik macam isomer di atas ni. Okay, so ini salah. So nak buat conclusion apa? Conclusion ni ialah positional isomer do not exist. Maksudnya bagi this compound, dia tak akan ada positional isomer. Okay. Boleh? Ada soalan tak untuk tu? Ada? Tak ada? Okay. Kalau tak ada, saya teruskan. Functional group isomer, kita tengok functional group dia mesti berbeza. Bila functional group berubah, dia punya class of compound pun akan berubah. Okay, so kita tengok dekat sini, ada tak dia punya pasangan kepada carboxylic acid? Carboxylic acid ni boleh tak nak buat functional group isomer? Ada tak pasangan Boleh. ni? Ataupun gambar? Kat mana Akila? Siapa dia punya pasangan? Yes, good. So kita ada carboxylic, so pasangannya ester. Maksudnya molecular formula dia orang sama. Okay, so this one kita akan buat ester. Ester functional group dia adalah C double bond OOC. Okay, so kita akan buat C ada 5. 2, 3, 4, 5. Okay, and then kita nak masuk C double bond OOC. So O tu mesti duduk antara 2 C. So apa yang kita boleh buat ialah kita ubahlah dia punya structure ni. Kita boleh tambah macam ni. C double bond O, O, C, so tambah lagi satu carbon. Okay. Awak nak buat macam mana? Awak nak buat macam ni pun boleh. Okay, nak buat macam ni pun boleh. C double bond O, O, C. Tak ada masalah. Mana-mana pun betul. Yang penting nampak bentuk COOC ni. Okay. So, kita akan masukkan hidrogen. So, sini CH2, CH3. Okay, dapat? Okay, last sekali. Last. So, kita ada functional groupnya adalah Cl. Cl at carbon number 1. So, dia adalah kelas haloalkene. Okay, longest carbon chain, we have 4 carbon chain, no substituent. Okay, and then apa lagi? Dia ada C4H9Cl. Alright, so kita akan lengkapkan chain isomer, kita akan ubah rantai ini. Tadi 4 carbon no substituent, sekarang ni kita boleh buat 3 carbon. 1, 2, 3 carbon, masuk Cl at carbon number 1, and then another carbon kita letak sebagai substituent dekat nombor 2. So lengkapkan.
Okay. So ini chain isomer. Saya teruskan Positional isomer, kita ubah kedudukan Cl. So kita akan masuk Cl. Okay, yang ni dekat carbon 1, kita ubah dekat carbon number 2. So rantainya masih 4 carbon. Tapi kita masuk dekat Cl. Cl dekat carbon number 2. Okay, lengkapkan. So ini kita ada CH3. Carbon yang ini ada CH2. 1H. Sini 3. Okay. Okay ke tak ni? Kita short sendiri pula Okay. Ya. Okay. Lastly, functional group isomer. Okay. So ini adalah compound haloalkane. Kita akan ubah dia punya functional group Cl. So, dekat sini, haloalkane ada tak pasangan functional group isomer dia? Tak Ini ada. ada pasangan tak? Tak ada. Tak ada. So, kalau tak ada tak functional group isomer? Tak ada. Tak ada. Tak Ya ada. ada. Yes. Ramai-ramai. Okay, betul. Tak ada. So, no functional group isomer. So, untuk compound E ini, saya label sebagai E. E tak ada functional group isomer. E hanya ada chain isomer iaitu warna purple ataupun positional isomer warna hijau. Okay, maksudnya dia ada 2 kembar sajalah. Okay, iaitu warna purple ni dengan warna hijau. Okay, ada soalan lagi tak setakat ni? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada, saya nak bagi homework. Okay, homeworknya. Okay, homeworknya saya nak esok pagi hantar. Sebelum kuliah hantar dekat atas. Nanti hantar waktu kuliah lah. Esok ada kuliah kan esok? Dekat DK. DK 4 kan esok? Esok kita akan buat face to face. Kat DK 4. Alright. Okay, so soalan dia. Draw isomeric pair and isomer macam mana? Okay. A chain positional and functional group isomer for the following compound. Compound. Okay. Buat ni jangan tiru. Kalau tak faham, tanya esok. Okay. And then cuba tanya kawan lah. Okay. So dia punya structure-nya ialah CH3. Okay, structure-nya ini. So, saya nak awak bagi chain 1, positional 1 dan functional group isomer 1. Okay, buat hantar hard copy. Okay, saya nak hard copy sebab senang, semua orang hard copy. Okay, hard copy hantar hari apa? Submit hari Jumaat. Masa dekat kelas esok. Awal lah ini. Betul ke tak ada soalan ni? Okay, ada tak soalan setakat ini? Chain positional and functional group isomer. Ada soalan? Ada ke? Tak ada?
Ada saya kira 5 second. 1, 2, 3. Ada? Ada. Okey. Emilia nak tanya apa? Dekat dalam buku tutor ni dia kata soalan nombor 5, draw all possible positional isomers. Draw all possible isomers. Nombor 5 ke? Maksudnya Kejap. Soalan tutorial. Soalan nombor 5. Oh, okay. Draw all possible positional isomers. So all So kalau all kena lukis all lah. Okay. Asyik baik dalam perasan. Okay, mana tadi? So, kalau all, okay, kita tengok untuk yang 5A dulu. Okay, untuk 5A ni, saya tambahlah. Asyik baik. Okay. So, kita tak boleh lukis satu je. Kita kena lukis semua. Okay, bila lukis semua, macam mana nak buat ni? Madam. Madam, tapi dia cakap if any. If any. Okay, so kita tengok if any untuk 5A. Tengok if any Sekejap. Okay, so kita ada ni 5 kan? CH2, CH, CH2, CH2, CH3. Okay, so kita tengok chain isomer. Okay. Untuk chain isomer, kita pendekkan rantai tadi jadi 4 karbon tu. Okay. So 4 karbon. So kita buat macam ni. 1, 2, 3, 4. Double bond dekat karbon yang pertama dan kedua. Okay, kemudian karbon tadi kita masuk dekat karbon number 1. Betul? Okay, ni structure chain dia adalah structure yang pertama. Okay. Boleh tak kita ubah lagi kedudukan? Boleh, kita buat macam ni. 1, 2. Okay, saya buat kat sini lah. Okay, ni 1. Okay, kita buat kat bawah ni. 1, 2, 3, 4. Double bond mesti dekat carbon 1 juga. Okay, sebab apa ni carbon 1 and carbon 2. Okay, boleh follow? Okay, tadi kita masuk dekat carbon number 2 kan? Sekarang ni substituent masuk dekat carbon number 3. Okay, so adakah structure 1 and 2 ni sama structurenya? Sama tak? Okay, kalau nak tengok sama ataupun tidak, lukiskan dia punya skeletal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So dekat carbon 1 ini ada double bond. Mana sebenarnya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So ada double bond. Sini bentuk dia. Yang ni pula 1, 2, 3, 4. Double bond dekat antara 1 dan 2. Sini. Sama tak structure 1 and 2? Sama ataupun tidak? Nampak tak sama? Tak sama. Why tak sama? Sebab ini. Ini double bond. Kalau nak tengok, kita tengok double bond. Kita punya keyword dia, double bond sini. Lepas tu dia ada satu cabang. Sini dua cabang. Okay, dua line kan? Untuk double bond sini, dia tak ada cabang pun. So dekat situ dah lain. Okay? So 1 dan 2 ni adalah berbeza. Okay, and then boleh tak teruskan lagi 4 carbon ni? Double bond. Tapi kita ubah kedudukan dekat yang keempat ni. Boleh tak? Tak macam ni? Yes or no? Boleh tak? No, sebab apa? Nanti dia akan jadi sama macam structure yang awal ni. Okay, so yang ni salah. So, yang 4 carbon dah habis. Okay, sekarang ni kita lukis yang 3 carbon pula. Okay,
Yang 3 karbon, 1, 2, 3 karbon. Okay, and then kita masuk double bond kat sini. Okay, kita nak buat 3 karbon tambah 2 karbon substituent. Okay, so sekarang ni kita nak masuk 2 karbon, tak boleh masuk karbon 1 and karbon number 3. Tak boleh, kita masuk karbon number 2. So ada lagi berapa karbon? 2. Sekarang ni karbon number 2 ni boleh tak masuk 2 karbon macam ni? Tak. Tak. So tak boleh. So tak ada lagi lah untuk yang 3 karbon ni. Faham tak? So yang all maksudnya ada 2 saja untuk di structure. Okay. Kita ada structure 1 and structure 2. So itu adalah untuk chain isomer. Boleh dapat? Okay. Okay, kalaulah seterusnya. Kita akan buat soalan yang sama. Nanti saya bagi jawapan lah ya. Untuk yang lain tu. Okay. Kalau kita ada CH2 double bond CH, CH2, CH2, CH3. Okay, ni struktur yang awal. Sekarang ni kita nak buat positional. Okay, bila nak buat positional isomer, kita akan ubah kedudukan 1, 2, 3, 4, 5. So kita akan dapat bentuk dia macam ni. Okay, sekarang ni untuk positional isomer kita akan ubah kedudukan 2 dan 3. 1, 2, 3, 4, 5. So kita akan ubah dekat kedudukan 2 dan 3. 1, 2, 3, 4, 5. So kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5 and then double bond kat sini. Okay, dekat mana yang lagi kita boleh ubah? Kita cuba ubah dekat karbon 3 dan 4. Sini. So ini karbon 3, karbon 4. Okay, and then kita cuba lukis skeletal dia. Sama tak dengan struktur yang atas ni, yang pertama ni? Tak. Sama ataupun tidak? Kalau kita terbalikkan ke apa ke, sama tak? So sama. Sama. Yeah, so sama. So bila sama, so berulang. So kita lukis benda yang sama saja. So tak ada lagi lah. So untuk positional isomer ada satu je. Dah dapat tak? Itu contoh soalan jawapan dia. Contoh. Okey, boleh? Boleh dapat? Okey. Untuk ini, untuk soalan 3B ni pun sama juga. Ini kan 4, 2, 3, 4. Okey, kita boleh buat jawapan dia, kita boleh buat macam satu lagi. So masih C double bond OOH. Kita ubah karbon sini. CH3 dekat karbon nombor 3. Tadi dekat karbon nombor 2. Okey, satu lagi kita boleh pendekkan rantai. So jadi 3 karbon, 1 karbon, 2 karbon. Nampak tak? Nampak tak? Okey ke? COOH. So sini 1, sini 1. So untuk chain isomer ada berapa? Ada 1 structure, 2 structure, 3 structure. Boleh? Itu untuk chain isomer. Dah? Okay, untuk E. Okay, untuk E, chain isomer dah. Ini dah tak ada jawapan lain. Untuk positional isomer pun tiada lagi jawapan lain. Sebab kalau masuk dekat karbon nombor 3 akan jadi benda yang sama. So tu je jawapan dia. Okay. Boleh tak? Okay, kejap lagi saya akan bagi file ni ke dalam Telegram. Okay, so awak boleh semak. Dan yang kedua, saya akan upload petang ni punya kelas dalam YouTube. So boleh rujuk balik lah. Okay, and then jangan lupa homework. So homework hantar esok.
Okay, jangan tiru. Tanya boleh, tiru jangan. Okay, supaya saya nampak siapa yang boleh buat dan siapa yang tak boleh buat. Kalau saya nampak siapa yang tak boleh buat, bolehlah saya tolong. Okay? Alright. Ada lagi tak soalan? Ada lagi soalan? Tak ada minyak ada. Tak ada? Okay, so kalau tak ada, so kalau ada soalan macam biasa WhatsApp. Okay, and then esok kita jumpa kelas face to face pukul 9. Okay, so itu sahaja untuk petang ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, Thank you, madam. welcome. Thank you, Okay, madam. Thank you, madam. welcome. Okay, Thank you, madam. welcome.